Difahamkan Dr. Chandra Muzaffar berada di talian pada ketika ini. Dr. Chandra, terima kasih kerana sudi bersama dengan Esro Awani. Dr. Chandra, melihat kepada apa yang dilaporkan ataupun keputusan Mahkamah Rayuan pada hari ini, bagaimana kita ingin memahami dalam konteks politiknya dahulu? Kita melihat terutamanya di dalam Parti UMNO ataupun di dalam Barisan Nasional itu susulan keputusan rayuan pada hari ini, Dr. Chandra. Mungkin terlalu awal untuk meramalkan kesannya. Tetapi kalau kita merujuk kepada apa yang berlaku selepas keputusan Mahkamah Tinggi, sebahagian daripada kepimpinan UMNO, kepimpinan Barisan Nasional, mereka tak percaya pada keputusan Mahkamah Tinggi. Dan saya berpendapat bahawa mungkin perkara yang sama akan berlaku di peringkat Mahkamah Rayuan ini. Iaitu ada sebahagian yang tak percaya, bermakna mereka masih berpegang pada hujah bahawa Datuk Seri Najib tidak terlibat dalam kesalahan, bahawa beliau adalah manusia yang innocent. Mereka akan berpegang pada hujah ini. Dan dari segi politik, mereka akan cuba mempengaruhi pihak lain. Ini biasa dalam politik. Dan kita terpaksa menghadapi realiti begini. Dr. Chandra, jika boleh saya melihat kepada dalam konteks politik pada ketika ini, melihat kepada posisi kedudukan Datuk Seri Najib Tun Razak itu, selain sebagai di dalam Barisan Nasional sebagai pengerusi penasihat, tetapi pada masa sama melihat kepada Datuk Seri Najib selaku ahli Parlimen Pekan. Bagaimana kita ingin memahami kedudukan beliau apabila dua mahkamah, iaitu di peringkat Mahkamah Tinggi dan juga Mahkamah Rayuan telah pun membuat keputusan yang sama, iaitu mendapati bahawa ahli Parlimen Pekan ataupun keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi pada sebelum ini, Mahkamah Rayuan mendapati keputusan Mahkamah Tinggi itu tidak terkhilaf, maksudnya adalah didapati bersalah terhadap penyelewengan dana SRC International itu. Kedudukan sebagai ahli parlimen itu, pandangan Dr. Chandra melihat kepada keputusan hari ini. Kedudukannya sebagai ahli Parlimen Pekan itu tidak terjejas kerana beliau ada satu peringkat lagi. Dari segi rayuan, beliau boleh merayu kepada Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Persekutuan, dan dalam tempoh 10 hari beliau boleh memfailkan rayuan, dan itu akan mengambil sedikit masa, rayuan kepada Mahkamah Persekutuan. Dan dari segi hakim-hakim, mungkin barisan hakim itu, panel hakimnya lebih daripada 3, 5, mungkin 7. Dan mereka boleh buat keputusan. Dan yang tidak semestinya keputusan yang sama dengan Mahkamah Rayuan tadi ataupun keputusan Mahkamah Tinggi. Dari segi teori. Tetapi kalau kita nak lihat dari segi hujah-hujah yang disampaikan, saya berpendapat bahawa inilah satu-satunya kes di mana di peringkat Mahkamah Tinggi, hujah-hujah yang dikemukakan itu oleh hakim telah dikaji secara mendalam. Dan hujah-hujahnya begitu kuatnya. Ini pendapat pribadi saya, dan saya bukan peguam, ya. Tetapi sebagai seorang yang biasa, saya berpendapat bahawa oleh kerana hujah-hujah hakim di peringkat Mahkamah Tinggi begitu kokoh, Mahkamah Rayuan terpaksa mengambil kira kekuatan yang ada pada hujah-hujah yang dikemukakan ini. Ya. Jangan lupa hujah-hujah ini terkandung dalam hukuman yang setebal 800 muka surat. Ya. Bukan kerana
dia begitu mendalam semata-mata. Tapi saya berpendapat bahawa selepas saya berbincang dengan beberapa kawan-kawan saya, peguam-peguam dan sebagainya, bahawa ini adalah satu keputusan kerana dia begitu penting, keputusan yang melibatkan bekas Perdana Menteri kita, dan kes ini besar, kes kewangan yang boleh dianggap sebagai antara yang paling besar impaknya dari segi dampaknya dibandingkan dengan beberapa kes-kes yang lain. Dan sudah tentu hakim yang ditugaskan untuk menjalankan tugas ini, dia memahami bahawa seluruh dunia memberi perhatian kepada kes ini, dan sebab itu hujah-hujahnya mesti hujah-hujah yang boleh dipertahankan, yang boleh disampaikan kepada mana-mana pihak. Kerana kita mesti mempertahankan nama sistem kehakiman kita juga. Ya. Itulah sebabnya saya berpendapat bahawa kita dah melalui proses penghakiman dan 2 peringkat dah, dan mengikut sistem kita ini ada satu lagi peringkat, bagaimana di beberapa negara-negara yang lain. Peringkat yang ketiga itu yang paling penting, di peringkat Mahkamah Persekutuan. Dan sekiranya Mahkamah Persekutuan juga setuju dengan Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Tinggi, bermakna bahawa Datuk Seri Najib terpaksa menjalani hukuman. Dan dalam sejarah politik kita ada pemimpin-pemimpin utama yang menjalankan hukuman. Dan dari segi teori mereka masih boleh merayu, tetapi ini selepas mereka dah mula menjalankan hukuman, mereka boleh merayu untuk pardons, dan itu juga sebahagian daripada sistem Proses pengampunan. keadilan kita. Dan ini ada pada tangan lembaga pengampunan. Ya. Dan yang penting itu adalah yang dipertenanggung dalam keadaan sedemikian rupa. Ya, Dr. Chandra, bagaimana untuk kita melihat naratif politik perjalanan Datuk Seri Najib Tun Razak selepas ini, dan juga bagaimana sebenarnya rakyat seharusnya respon melihat kepada keputusan Mahkamah Rayuan hari ini, Doktor? Ya, bagus soalan ini, saudara. Bagi saya, kita harus menghormati sistem penghakiman kita, sistem undang-undang kita. Kita mesti membuktikan melalui contoh-contoh kita, yang saya maksudkan masyarakat keseluruhannya, terutamanya mereka yang berpendidikan tinggi dan sebagainya dalam masyarakat. Kita harus membuktikan kesetiaan kita kepada sistem ini. Sekiranya sistem kita itu adalah sistem yang adil, sistem yang boleh dipertahankan berdasarkan pada rule of law. Dan bagi saya ini penting. Sekiranya kita tidak menghormati keputusan-keputusan mahkamah kita, terutamanya selepas satu kes itu dah melalui beberapa peringkat, dan kita masih tak percaya, kita masih tak mahu memberi penghormatan kepada keputusannya, bermakna bahawa kita secara langsung dan secara tidak langsung melakukan sesuatu yang menjejaskan sistem keadilan kita, sistem pengadilan kita. Tapi yang lebih penting, kita sebenarnya melakukan sesuatu yang mungkin akan mencemarkan dan meruntuhkan dalam proses jangka panjang, meruntuhkan sistem demokrasi dan sistem pemerintahan kita, sistem of governance di negara kita. Ya. Sistem kehakiman itu penting dari segi sistem governance kita. Kita bergantung pada kehakiman ini. Dan sekiranya kita tak hormat keputusan-keputusannya, dan sekiranya kita ini tak ada hujah-hujah yang kukuh untuk mengambil pendirian sedemikian rupa, di mana kita tidak mahu hormat, kita mempertikaikan bukan berdasarkan pada hukum hakam, kita mempertikaikan kerana kita tak percaya
kerana politik lah. Ya, katakanlah kerana politik. Ini pada hemat saya bahaya kepada masyarakat kita. Dan saya terpaksa mengulangi hujah ini Ya. kerana apa yang pernah berlaku dalam negara kita. Kes almarhum Dato' Harun Idris, Ya. sebahagian daripada masyarakat kita tak mahu terima. Dan kes Anwar Ibrahim, lain kesnya dari segi isi kandungannya, tetapi sebahagian masyarakat kita tak mahu terima juga. Dan saya nampak bahawa ini adalah satu trend yang tak begitu sihat. Tak begitu sihat. Ya. Kalau ada hujah-hujah yang kokoh berdasarkan pada hukum-hukum, berdasarkan pada fakta-fakta dan sebagainya, lain soal. Tapi sekiranya kita punya pendirian itu berdasarkan pada emosi, berdasarkan pada kesetiaan politik kita ataupun kecenderungan politik kita, kerana kita dalam puak tertentu, kita dalam politik menyokong individu tertentu secara berbuta tuli dan sebagainya, sekiranya inilah faktor-faktor yang mendorong kita, yang mempengaruhi kita punya pendirian, saya merasa sedih. Saya merasa sedih. Kerana kita ini bukan macam negara-negara tertentu di mana sistem penghakimannya tak begitu kukuh. Ya. Ya. Kita punya sistem penghakimannya selepas 60 tahun. Dan hakim-hakim yang tersohor, ya, seperti almarhum Tun Sufyan, ya, dan almarhum Azlan Shah dan sebagainya, mereka telah memperkukuhkan sistem ini. Selain daripada beberapa hakim-hakim yang lain, ya, almarhum Yusuf Abdul Qadir, ya, Chan Mintat dan sebagainya. Tetapi kalau kita macam tak mahu hormat setiap keputusan kehakiman kerana faktor-faktor lain di luar bidang hukum hakam, di luar bidang hujah-hujah yang kukuh dan sebagainya. Ya. Tapi kita terpengaruh dengan politik kita, kesetiaan politik kita kerana kita bersikap berbuta tuli dan sebagainya. Baik. Saya rasa kecewa lah, ya, sekiranya ini sikap kita. Baik. Baik, terima kasih Dr. Chandra Muzaffar, pengerusi JAS yang memberi ulasan melihat kepada impak dan juga persepsi serta perjalanan politik, bagaimana rentas ataupun impak dinamika politik mungkin akan berubah susulan daripada keputusan Mahkamah Rayuan pada hari ini.